Tokoh ilmuwan zaman dahulu seringkali menjadi pionir dalam bidangnya, merintis dalam bagi pengetahuan yang kita miliki saat ini. Dengan penemuan dan kontribusi mereka, tokoh-tokoh ini mengubah cara kita memahami dunia dan memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Meskipun hidup dalam masa yang berbeza, pemikiran mereka tetap relevan dan inspiratif hingga saat ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi. Keberanian mereka dalam menentang norma dan menggali pengetahuan baru telah membentuk fondasi bagi banyak bidang ilmu moden. Ibnu Sina, latar belakang. Nama penuhnya adalah Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, juga dikenali sebagai Avicenna di negara barat. Dilahirkan pada 960 Masihi bersamaan 370 Hijrah. Kegemilangan, seorang pengamal perubatan yang bertauliah dan dihormati, menjadi doktor pakar pada umur 17 tahun. Terkenal sebagai seorang pakar dalam bidang kedoktoran dan falsafah, berjaya mengobati orang ramai termasuk penyakit misteri, menghasilkan lebih 400 karya dan hanya 250 karya yang wujud sehingga kini. Pernah berkhidmat di istana sebagai doktor, menteri, Perdana Menteri dan penasihat utama pemerintah. Pemikiran dalam konsep kebenaran terbahagi pada dua konsep, iaitu konsep nazariah dan praktikal amaliyah. Teori Farabi penciptaan makhluk, setiap penciptaan adalah pilihan atau diperlukan. Jika pilihan, ia tidak memberi kesan kepada lain. Jika diperlukan, ia menjadi penyebab pada sesuatu yang lain. Tubuh manusia terdiri pada unsur tanah, api dan angin. Unsur tersebut memberi kesifat lembab, sejuk, panas dan kering. Bagi pengakhiran Ibnu Sina, beliau meninggal dunia pada umur 57 tahun di Hamadan, Iran. Baiklah, untuk latar belakang Nikola Tesla merupakan seorang jurutera, perekat cipta dan juga saintis yang terkemuka pada abad ke-18. Dia telah dilahirkan pada 10 Julai 1856 di Smiljan, Kroasia. Kemudian dia merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Untuk pendidikan awal, beliau telah belajar di Higher Rela Gymnasium Karlovac dan melanjutkan pengajian di Technische Universiteit Brest, yaitu merupakan institut kejuruteraan elektrik. Di sanalah muncul impian beliau untuk memperkenalkan sistem arus ulang alik kepada dunia. Kemudian setelah itu dia telah pindah ke Amerika Serikat, di mana di sana dia telah bekerja dengan Thomas Edison di Edison Machine Works. Dia meletakkan jawatan dan mendirikan Tesla Electric Light and Manufacturing, namun ia telah gagal akibat masalah keuangan. Kemudian dia fokus kepada sistem polifasa ulang alik. Kita beralih kepada ide dan pemikiran oleh beliau. Salah satu konsep yang diperkenalkan olehnya ialah konsep resonansi. Konsep ini merujuk kepada fenomena di mana suatu sistem atau objek cenderung bergetar dengan amplitude maksimum pada frekuensi tertentu. Konsep ini kemudian telah diaplikasikan dalam pembangunan menara Warden Cliff, di mana ide mentransmisi tenaga tanpa kabel ini tidak tercapai, namun ia telah memberi pengaruh terhadap teknologi komunikasi nirkabel pada masa kini. Selain konsep resonansi, beliau juga menjalankan eksperimen terhadap radiasi elektromagnet pada tahun 1887. Dalam eksperimen radiasi elektromagnet, beliau memiliki pemahaman bahwa ada potensi pemantauan internal dibuat melalui frekuensi tinggi dan gelombang elektromagnet. Hal ini menyentuh karakteristik sinar X secara tidak langsung. Tesla mempunyai keyakinan bahwa dengan pengembangan yang dibawanya terhadap gelombang radio, ia dapat digunakan pada masa depan untuk mengadakan komunikasi luar angkasa. Ide ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, namun pada masa kini kajian dan usaha untuk mendapatkan frekuensi dari luar masih diteruskan. Berkaitan dengan pendekatan dan pemikiran, Tesla menerapkan pendekatan praktis dan berorientasikan hasil. Beliau juga fokus kepada penemuan dan penelitian ilmiah tanpa batas. Beliau seorang yang mencari solusi, revolusioner dan berpikir jauh ke hadapan. Sumbangan Ibnu Sina. Yang pertama, The Canon of Medicine. Ia mengandungi unsur-unsur yang menyentuh falsafah sains seperti empirisme dan pemerhatian. Ibnu Sina menekankan kepentingan pemerhatian empirikal dalam memahami dunia semula jadi. Beliau mengiktiraf nilai pengalaman yang diperolehi daripada deria langsung dan bukti empirikal dalam kajian perubatan. Ini sejajar dengan prinsip asas kaidah saintifik, menonjolkan kepentingan pemerhatian sebagai asas pengetahuan. Yang kedua, The Book of Healing. Ia merangkumi pelbagai topik dalam metafisik, sains, semula jadi, matematik, psikologi, dan teologi. Dalam karya falsafah yang luas ini, Ibnu Sina menyelidiki sifat kewujudan jiwa, pengetahuan, dan prinsip sains. Salah satunya ialah metafisik dan ontologi. Ibnu Sina meneroka soalan asas tentang sifat kewujudan dan realiti. Perbincangan metafisiknya meletakkan asas untuk memahami prinsip asas dunia semula jadi, menyediakan asas falsafah untuk siasatan saintifik. Nikola Tesla. Yang pertama, sistem arus ulang alik. Melibatkan dasar prinsip, metode, dan pertimbangan epistemologi yang mengawal kajian dan aplikasi AC dalam kejuruteraan elektrik dan fisik. Yang kedua, gelombang radio dan komunikasi tanpa wire. Ia merangkumi prinsip asas, rangka kerja teori, dan pertimbangan etika yang membimbing kajian, pembangunan, dan aplikasi teknologi ini. Yang ketiga, gegelung Tesla atau Tesla Coil. Dalam konteks gegelung Tesla melibatkan penerokaan prinsip asas, rangka kerja teori, dan pertimbangan metodologi yang membimbing kajian, pembangunan, dan aplikasi peranti elektrik seperti ini. Perbandingan dua tokoh Ibnu Sina dan Nikola Tesla. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masihi bersamaan 370 Hijrah, zaman pertengahan Islam, latar belakang Islam. Manakala pula Nikola Tesla lahir pada 10 Julai 1856 zaman moden dan mempunyai latar belakang barat.
Ibnu Sina mempunyai ilmu tentang metafizik, ilmu Al-Quran, sastra, matematik, kedokteran, fizik, astronomi dan lain-lain. Ibnu Sina juga membuat kajian untuk menghasilkan ubat dan juga menyembuhkan penyakit. Manakala Nikola Tesla, pakar dalam juruteknik elektrik, juruteknik mekanikal, ahli fizik dan futuris eksperimen melalui elektrik. Pada akhir hayat mereka, Ibnu Sina jatuh sakit, dipenjarakan dan dibelasahkan oleh tentera Hamadan. Ibnu Sina juga sempat memberikan harta kepada orang-orang miskin. Ibnu Sina wafat pada 58 tahun, 1037. Nikola Tesla pula hampir bankrupt, dianggap ilmuwan gila atau mad scientist, meninggal dunia pada tahun 1943. Dari segi karya dan penemuan, Ibnu Sina mempunyai karya filsafat, Asy-Syifa and An-Najat. Ibnu Sina juga mempunyai risalah tentang geometri, ilmu hisab dan muzik. Nikola Tesla pula penemuan fenomena alternating current, sinar X, radiasi elektromagnetik, ion, mewujudkan radio dan lain-lain. Analisis dari perbandingan ini, walaupun Ibnu Sina dan Nikola Tesla berbeza dari segi aspek latar belakang, abad, pengaruh, warisan, keahlian, penelitian dan lain-lain, perjuangan mereka dapat digunakan dari abad ke abad. Semangat Ibnu Sina dan Nikola Tesla memperjuangkan keahlian dan penelitian amatlah dikagumkan. Walaupun kedua tokoh ini mengalami pelbagai halangan, namun kedua tokoh ini tetap teguh dan meneruskan perjuangan mereka hingga akhir hayat. Kedua tokoh ini memberikan sumbangan penting dalam bidang masing-masing dan kedua tokoh ini juga meninggalkan kesan yang mendalam dalam sejarah dunia dan dapat dijadikan sebagai rujukan seluruh dunia tanpa batas. Kesimpulan yang diperoleh ialah Ibnu Sina merupakan seorang doktor Islam yang terulung yang banyak memberi sumbangan dalam bidang perubatan. Beliau ialah seorang yang rajin dan juga amanah. Nikola Tesla pula ialah seorang penemu sistem pembangkitan dan penghantaran sistem kerana beliau amat meminati subjek fizik dan juga matematik. Kedua tokoh tersebut mempunyai keistimewaan mereka tersendiri dan kisah mereka dapat dijadikan sebagai pengajaran kerana memberi manfaat dan impak yang sangat besar terhadap kita. Walaupun mereka berdua berlainan agama.